Dan perkara yang paling mulia adalah akhlak yang baik. Akan faham tu ayat? Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling teruk adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dia rasa dia lawa sangat. Dia rasa dia baik sangat. Dia rasa dia elok sangat. Dia memuji diri sendiri. Dan yang paling mulia adalah akhlak yang baik. Dan orang yang ada akhlak baik, insya-Allah integriti dia okey. Itu sebabnya dalam kamus Oxford memberitahu integrity is the state of being whole and undivided. Bersikap menyeluruh dan tidak pilih kasih. Kata Mahatma Gandhi, integrity is when what you say, what you do and what you think are the same. Yeah, exactly. Dia katakan, what you think, what you say, what you do are the same. Itu integrity. Kita tahu rasuah tu, yang tadi MC sebut tadi, kita tahu rasuah tu salah. Bukan tak tahu, tahu. Tapi buat juga. Kan? Saya cakap tu, rasuah ni salah, tak boleh. Cakap dengan anak dia. Tapi kat pejabat buat juga. Benda berlaku banyak tempat. SME tak terbabit. Tempat lain. SME Corp tak macam tu. Ini maknanya antara benda yang Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan Tuan Pengerusi acara bahagia Encik Rizal bin Naini, Chief Executive Officer SME Corp Malaysia, khususnya pegawai kanan dan kiri, tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kan yang saya tahu Cik Rizal aja, kan? Yang lain tak diberikan namanya oleh MC, jadi setakat yang ada lah. Tapi saya yakin yang berjawatan tinggi pun ada dalam ni. Terima kasih banyak. Sebab kata orang, berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Jadi saya ucapkan terima kasih Cik Rizal bagi ruang dan peluang. Terima kasih kepada semua. Alhamdulillah, saya bekerja takut saya lewat. Takut betul saya. Dengan sampai sembahyang Jumaat di KL. Kalau aku tahu lambat kau masuk, tak adalah aku datang awal. Macam itulah ayat dia kan. Macam tu ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kan, sampaikan kau tahu aku parking kat loading bay kau tahu. Kat tempat orang pengah barang. Kan, tak apalah, nak buat macam mana. SME Corp ni bukannya asing pada saya. Dah banyak kali dah you all panggil, cuma dah lama tak panggil. Okay, macam tu. Setiap kata-kata saya tu ada makna, kena sabar tunggu sampai hujung kan. Jadi bab kata orang kan, orang kata makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah adik budi dengan bahasa. Dan bila kita cerita tentang integriti, sebenarnya kita kena faham. Betul lah tadi kita berbicarakan soal anti rasuah dan sebagainya. Tapi kena faham bahawasanya bila sebut tentang bicara integriti, dia tidak hanya berkisar tentang isu rasuah saja. Malahan lebih daripada itu. Segala perkara-perkara baik adalah merupakan integriti. Integriti berasal pada perkataan integer, iaitu dipetik daripada istilah kejuruteraan binaan bangunan, yang mana menggambarkan keutuhan dan kekukuhan struktur binaan. So dikaitkan dengan organisasi, maka binaan organisasi itu akan jadi mantap seandainya ada kekukuhan dan keutuhan. Itu sebabnya kalau kita tengok dari segi definisi integriti itu sendiri, kejujuran, ketelusan, kekukuhan, keutuhan. Jadi dalam secara ringkasnya, segala benda-benda baik itu adalah integriti. Semua benda baik integriti, termasuklah datang awal,
Integriti. Nah, contoh kan, maknanya kekemasan pakaian, cara kita bercakap, cara kita berkomunikasi, melaksanakan tugas mengikut spesifikasi ditetapkan. Kita tahu orang tu siap, mungkin tak siap kerja, tapi kerjanya sangat teliti, dia memerlukan masa yang lebih, maka tak semestinya yang lambat itu tidak berintegriti. So kita kena faham konsep integriti ni. Kalau kita tengok pula, sejajar dengan apa yang Nabi sebut, Allah sangat suka hambanya kalau melakukan sesuatu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Itu integriti. Baik, teliti dan sempurna. Masalahnya orang Melayu beragama Islam di Malaysia dikaitkan dengan kerja tak berkualiti. Biasa orang Melayu ayat dia. Kontraktor Melayu memang macam tu. Kan? Penjawab awam memang Melayu. Macam mana? Melayu memang macam tu. Kata. Ayat tu yang tak sedap. Sebenarnya Melayu memang macam tu, tapi Islam tak macam tu. Kalau orang tu ada hal, Melayu. Kalau dia baik, Islam. Macam tu. Jadi makna kata, dia mesti kalau sepatutnya gabung jalin Melayu dan Islam akan menjadikan dia manusia yang berperibadi yang baik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling buruk adalah bodoh. Dan keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan di perkara yang paling mulia adalah akhlak yang baik. Akan faham tu ayat. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling teruk adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dia rasa dia lawa sangat. Dia rasa dia baik sangat. Dia rasa dia elok sangat. Dia memuji diri sendiri. Dan yang paling mulia adalah akhlak yang baik. Dan orang yang ada akhlak baik, insya-Allah integriti dia okey. Itu sebabnya dalam kamus Oxford memberitahu integrity is the state of being whole and undivided. Bersikap menyeluruh dan tidak pilih kasih. Kata Mahatma Gandhi, integrity is when what you say, what you do and what you think are the same. Yeah, exactly. Dia kata kan. What you think, what you say, what you do are the same. Itu integrity. Kita tahu rasuah tu, yang tadi MC sebut tadi, kita tahu rasuah tu salah. Bukan tak tahu, tahu. Dia buat juga. Kan? Siap cakap tu, rasuah ni salah, tak boleh. Cakap dengan anak dia. Tapi kat pejabat buat juga. Benda berlaku banyak tempat. SME tak terbabit. Tempat lain. SME Corp tak macam tu. Ini maknanya antara benda yang kita kena faham. Kadang-kadang ada pembekal-pembekal yang berbangsa Cina datang ke pejabat kita menjelang-menjelang Hari Raya Cina. Orang Melayu yang tanya kat pejabat tu, tak ada limau kata ni. Apa penyakit kau nak mati sangat nak makan limau tu, cakap. Nak ni cerita betul realiti. Dekat tepi-tepi jalan tu melambak limau tak berbeli, murah jatuh harga, kau sanggup jatuhkan maruah kau nak minta limau Raya Cina. Dan kau bangga kat rumah. Kat pejabat biasa, ramai banyak dapat. Bangga tu. Bawa bakul berisi limau. Sangat borek payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Makna maruah kita kena jaga. Jangan benarkan diri kita ni terbabit untuk benda-benda. Tak apa-apa lah kadang-kadang. Kena tangkap yang hari tu. Ada seorang penyawat awam yang pangkat pegawai dekat satu agensi penguatkuasaan. Tak nak sebut agensi mana lah. Kena denda RM300, lepas tu kena lucut jawatan. Tak berbaloi sebab terima wang suapan RM500 ke RM300 dah. Berapa tahun bila? Tak berbaloi. Kan? Tapi isu dia macam tadi lah. Nampak orang dekat dalam TV. Nampak orang dalam TV kena tuduh. Nampak orang ni, dia telah pun didakwa. Dekat dalam media sosial pun share. Dekat link-link berita news tu kita tengok, tak apa benda lah dia orang, ya Allah tak bersyukur, cubalah bawa bersyukur sikit, itulah tamak lagi, apa nak jadi. Sebenarnya salah kita cakap macam tu. Kita salah cakap macam tu sebab apa tau? Sebab kita bercakap tu macam kita ni baik sangat. Kita belum diuji, kita bolehlah cakap. Macam orang cakap kan, gatal,
tak pandai jaga lelaki. Dia marah sebab lelaki kawan tu kahwin lebih. Kau cepat hukum. Bini dia tak pandai jaga lelaki. Kalau akulah, jangan cakap. Kita belum diuji tau. Jangan uji. Tu sebabnya terus angkat tangan. Tak ada doa. Bila orang kena tangkap kan, pasal rasuah kan, kita terus doa. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Kita tak tahu kalau tiba-tiba seorang yang ada kepentingan dengan kita ni ada kepentingan dengan dia pun nak perlukan kita. Dia datang, dia bawa satu buntil ni duit ni. Datang kat pejabat kita. Tak tolong puan. Zrap, buka zip tunjuk. Dalam tu penuh duit. Masa tu, belum tentu kita lagi baik daripada orang yang kita cakap. Itu sebab minta jauh kan. Macam zina kan kata, la taqrabu zina, jangan dekat. Bukan kata jangan buat, Allah kata dekat pun jangan. Sebab daripada dekat tu dia jadi. Main golf tu dalam 2-3 flight. Main golf tu cerita. Takkan tak ditolak lagi sikit ejah. Saya dulu tak faham. Saya bukan cakap pasal orang main golf tu macam tu, tak. Tapi itu hakikat dia, realiti kan dalam bab integriti ni. Sebab kekayaan paling besar adalah akal. Guna akal baik-baik. Kan? Kebodohan yang paling besar adalah bodoh. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Bodoh tu. Sebab dia jadi bodoh. Kau tahu, tapi kau buat juga. Itu bodohnya. Nampak tak? Dan yang ketiga tu, bila kita tengok tentang bagaimana kemuliaan tu. Dan tu pesan berdiri sendiri tak salah. Memang dekat dalam pejabat ni kena buang penyakit macam tu. Kita dalam hidup kita ni, dunia ni sementara sifat dia. So, buat perkara-perkara yang baik. Benda-benda baik tu semua adalah integriti. Kekemasan, kerja, ikut macam mana yang dah diamanahkan. Itu semua adalah integriti. Kita pergi ke, tiba-tiba traffic light merah. Kan? Pada pukul 2 pagi. Lagi 125 saat. Tak ada satu umat pun. Ada seekor lembu dengan selamba je. Langgar lampu merah. Soalan dia, kita akan tunggu atau kita akan langgar lampu merah ni? Orang perempuan jawab. Orang lelaki tak jawab. Sebab seorang lelaki saya dah tahu dia akan buat apa. Walaupun dia jawab dia tak langgar, saya tahu. Orang perempuan saya tanya, apa yang you all akan buat? Tunggu atau jalan? Jujur tau, tak jujur dosa. Tanya diri, rasa-rasa akan jalan. Saya kalau pada situasi saya akan jalan atau apa? Kamera CCTV tak ada. Akan jalan atau tunggu? Perempuan tolong jawab. Jalan. Cik Rizal, inilah staff yang you all ada. Okey. Tak ada saja. Tak, sebenarnya ialah itulah ujian dia sebenarnya. Ya, saya kita pergi, masa saya ingat waktu saya pergi Melbourne dulu. Bukan Melaka, Melbourne. Dia sampai di Melbourne. Saya ceramah, saya duduk di satu hotel ni. Kemudian esoknya tu baru mak saya dengan isteri saya sampai. Jadi buat sampai terus masuk kat bilik hotel saya lah. Saya pergi ceramah. Dia pula masa dekat bilik tu dia kata, mak jom kita pergi tengok ada Fresh Mart dekat depan tu. Pergi kat Fresh Mart tu. Nak pergi kat Fresh Mart tu nampak ada zebra crossing tu, nak minta nampak ada kereta, dia tunggu kereta tu. Sudah kereta tu berhenti. Lepas tu makin panjang kata, dia orang tunggu apa ni? Sebab traffic light tak ada. Traffic light tak ada. Dia berhenti kenapa? Entah mak, apa pasal? Wah, saya pula cakap, mak dia suruh kita melintas kot. Sebab tak ada pun reaksi daripada yang kereta depan tu. Tak ada. Dia hanya duduk macam penuhkan masa lapang dekat kereta tu, buat apa yang dia boleh buat kot. Dia duduk kemah, dia tengok, dia tak marah pun. Macam mana ya kan? Kita menyambung nyawa minta jalan ni. Masa lepas dengan kelajuan kau ni tak sempat ni, kau tunggu. Betul tu beza. Tu ini integriti cerita. Nampak tak? Kan? Maknanya kita buat baik walau apa juga keadaan sekalipun. Ada orang, tak ada orang, kita buat baik. Ada orang sembahyang subuh, saja aku sembahyang subuh 2 rakaat kerana mak mentua aku dekat rumah. Ada?
Faham kan? Faham maksudnya kan? Jadi maknanya jadi tiba-tiba jadi baik, semayang tak tinggal bila mak mentua dekat rumah. Kalau tak, memang tak. Itu maksud integriti. Faham kan maksud integriti? Itu integriti. Sebab kita ni orang yang beriman, kita yakin kalau pun tak ada CCTV, kita yakin ada satu CCTV yang maha hebat, iaitu Allah Ta'ala, dia memerhatikan kita. So kita akan jagalah perangai kita. Kan? Ini depan bos, baik. Cik Rizal. Cik Rizal dah minum? Belum minum. Cik Rizal kena minum, dia jaga kesihatan tak? Wah. Bila Cik Rizal meeting dekat Putrajaya, okay guys, Cik Rizal tak ada. Ni contoh. Saya tak cakap Cik Rizal. Nah ini mungkin Rizal lain. Maksudnya, kita patutnya jaga perilaku kita, tingkah laku kita walaupun juga keadaan sekalipun. Tak serius. Dalam macam masa you all tak payah ulas. Kau dengar je. Kau tak faham. Kau kan betul kan? Betul dia cakap. Tak payah. Orang lelaki elok dengar. Dia siap mula. Itulah aku dah cakap betul. Dengar. Dia siap tahu tu tuju kat siapa kat pejabat ni. Tak payah. Kau jangan maki-maki orang. Jangan. Kita untuk rujukkan diri sendiri. Aduh. Dia ada empat benda bengkok dalam dunia ni. Nombor satu, sungai. Sungai tak ada yang lurus. Yang kedua, akar kayu. Akar kayu pun tak ada yang lurus. Semua bengkok-bengkok. Yang ketiga, perempuan. Perempuan tak ada yang lurus. Kalau dia setuju tu, kalau dia suka, tak suka memang suka lah. Cuma bengkok. Nombor satu, sungai. Nombor dua, akar kayu. Yang ketiga, perempuan. Yang keempat, yang bengkok juga, politik. Itulah. Jadi itu tak payah ulas lah. Macam tu je. Kau pangkah dia ni sebab kau benci dia. Kau pangkah dia ni sebab kau benci dia. Akhirnya kau dapat dua-dua sekali. Ni. Dia macam tak, kita beli dekat pasar raya tu, kita tak tahu lah ada free gift tu, tak tahu. Kalau tahu tak payahlah pilih kan. Okey. Yang faham. Ada gak yang bela? Apa? Tu tak boleh tolong lah kan kau. Memang tak campur orang lah tu kan. Jadi sebenarnya dalam bab integriti semua benda-benda baik. So apa yang kena ada? Pertama, kita kena jujur. Saya jujur. Jangan tipu. Jangan tipu claim. Jangan tipu overtime. Tak usah. Jangan tipu overtime, tipu claim. Sebab claim dengan overtime tidak menambahkan pendapatan. Dia sebenarnya cover balik apa kita dah keluarkan. Lepas tu bila orang tu cover, lepas tu claim tinggi, kau marah. Banyak claim dia weh. Tinggi. Dia office boy. Claim mileage dia tinggi. Tapi spoket dia berapa kali tukar. Dia punya tayar bocor itu berapa kali. Nak kena tukar. Kadang-kadang tanpa kadang tukar tayar terus, tukar tiup bukan mau murah sekarang. So itulah daripada duit mileage dengan duit overtime dia gunakan untuk tu. Kita nak kena, macam mana dia boleh claim dia tinggi? Kau bila suruh overtime kau tak nak. So buat ni kau tak nak. Tapi bila orang tu buat kau marah. Tu dalam pejabat kita lah. Kecuali SIB Corp lah, tempat lain. So benda ni yang masalah dia. Jujur, jangan menipu. Kemudian bila bahagian kewangan persoalkan, jangan marah. Dia query ni nak mendapatkan penjelasan. Kenapa claim you tinggi sedangkan 3-4 orang pergi kursus yang sama tapi claim tak setinggi ni? Apa cer? So jawablah, jangan marah macam duit mak bapak kau. Sebab bukan duit mak bapak dia lah. Dia tanya macam tu. Kadang-kadang ada orang ni marah bahagian kewangan. Bahagian kewangan seringkali jadi bahan sasaran untuk melepaskan kemarahan. Satu lagi, unit audit dalam. Unit audit dalam ni kawan-kawan kita. Dia nak tolong kita. Mana unit audit dalam? Mana? Internal audit mana? Mana? Dah tak mengaku lah dah. Mana? Unit audit dalam mana? Ada unit audit dalam. Mula-mula dia kerja, percaya cakap saya. Mula-mula orang semua attack dia. Faham lah nak cek salah. Ni betul. Salah you yang tak faham. Bukan. Dia ni nak bantu kita. Faham? Jawab dengan jujur. Kalau mileage kita tinggi, kenapa? Minta maaf puan, memang claim saya tinggi sebab saya tak tahu jalan. Cakap tu tak.
Dekat orang nak buat dia pusing 3 kali, mana nak masuk, pusing 5 kali, itu yang mileage kita tinggi. Orang perempuan dengan map bukan boleh pakai ni, problem. Biar orang lelaki bawa kereta sambil pegang map, tak apa. Biarlah bahaya pun. Itu lebih baik daripada kau bergaduh. Belum, depan lagi, belum, depan lagi. Depan situ simpang, depan. Cara kau gelak pun dah menggambarkan apa. Betul tak? Makna Samsul Debat takkan cakap kalau dia tak buat kajian menyeluruh. Mungkinlah ada 1-2 orang yang okey lah. Kemudian, jujur, jangan kita menipu, jaga. Kedua, jaga amanah. Kerja ni ada amanah kita. Ada the do and the don't. Semua boleh buat, mana tak boleh buat. So, amanah jaga. La imana liman la amanah talahu, wala dina liman la adalahu. Tidak beriman orang tak jaga amanah, tak beragama orang tak laksanakan janjinya. Ketiga, jaga ukhuwah, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh-menjatuhkan. Kebanyakan yang sampai ke tindakan CSPRM, percayalah, bermula daripada tindakan orang dalam sendiri. Kebanyakan yang jatuhnya bukan punca pada orang luar. Orang dalam, buat suat layang, tak puas hati, buruk-buruk. Yang jatuh organisasi. Tu sebab dia kata, rosak apa? Kerana nilai statistik rosak susu sebelanga ni. Sebab apa? Sebab rakyat Malaysia, dia ada satu, apa istilah orang Jawa sebut tu? Generalization. Dia pukul rata. Seorang kena tangkap rasuah. Kau tak tahu ke memang staf SMB Corp semua macam tu? Dia ayat dia. Itu orang Malaysia. Seorang staf JPJ kena. Semua staf JPJ macam tu, dia kata. Seorang anggota polis kena. Semua anggota polis rasuah, dia kata. Sedangkan berlambak beribu-ribu berjuta lagi staf penyawat awam yang jujur, yang betul-betul jaga tentang amanah. Tapi itu cerita, itu sebabnya elakkan daripada kita dituduh dan terbabit dengan perkara-perkara yang macam ini. Betul? Jaga hubungan satu dengan yang lain. Macam mana nak jaga? Ingat tadi, terpesona dengan diri sendiri tadi. Maknanya jangan sombong, jangan belagak, bersyukur dengan apa yang ada. Tak boleh tengok kawan tu parking naik kereta besar, lagak. Balik jadi mangsa suami. Abang, sampai bila kita nak pakai kereta ni? Kan? Kau suruh tukar kereta lain. Fed up Sebenarnya kau tukar kereta besar pun orang tak peduli pun. Saya naik kereta kecil salah, saya naik kereta besar salah. Tanya Puan Syuhaida tu dulu. Saya naik kereta kecil okey je naik Azia, pergi ceramah kat Taman Sibangi ke tempat dia tu. Saya pergi ceramah kat mana tu. Naik kereta Azia okey je. Bila aku naik Wayfire pun masalah, naik ni masalah. Naik Wayfire, besar kereta dia sekarang. Naik kereta Azia, susah hidup dia sekarang. Apa masalah kau? Kita tak tahu Azia is my favorite car, you know. Yang terbaru, sebelum saya hantar servis last week, mileage dia sekarang 330,000 kilometer. Budak Pro 2 tu setiap kali saya hantar servis kan, pergi mana Ustaz? Bukan baru minggu lepas ke servis. Maknanya bukan saya nak cover-cover lain, tak ada, memang saya suka ni Azia. Leather seat, siap dengan reverse camera. Lepas tu tinted gelap, sport rim 18. Cermin memang kena gelap sebab dekat traffic light bahaya betul. Masalah betul, nak buat macam mana kan? Tak boleh betul, kena gelap. Jangan kita tamak. Buang perasaan tu dalam pejabat, buang tamak. Kongsi tak apa. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Ni satu lagi sangka buruk tak habis. Asal kongsi terbayang. Kau makbul kan, aku tahulah. Boleh kongsi ke tak kongsi? Tengok. Kongsi manfaat. Nama pun smart partnership. Kita nak bangunkan organisasi bersama-sama. Kongsi maklumat, kongsi idea, kongsi kebahagiaan.
Orang lelaki ni dia kaya dengan kasih sayang. Kemana lagi nak aku hantarkan kasih sayang ni? Melempah, mencurah ni kan? Itu pertama, jangan tamak. Maksudnya kita siap sedekah, bantu orang, kongsi apa kita ada. Kedua, jangan sombong. Sementara sifatnya. Tengok contoh kan. Sementara, apa yang ada dalam dunia ni sementara. Nak sombong belagak buat apa? Penggal yang lepas, 1 kali mengundi, 3 Perdana Menteri dapat. Nak tunjuk betapa sementara ni. Nak cakap apa? Allahu Akbar. Tu saya cerita sikit pasal pilihan raya ni, bukan nak cerita pasal politik parti ke tak lah. Saya pergi ke Indonesia, saya ceramah di Kedutaan Malaysia di Jakarta. Kan, sempatlah jumpa budak yang gelap nangkut-nangkut yang react tu, sempatlah jumpa dia kat sana. Boleh tengok NDTK dia buat perjalanan daripada rumah nak jumpa Samsul, dia buat 2 hari perjalanan nak jumpa Samsul. Dapatlah aku berak dengan dia, kau faham ke apa aku cakap? Dia kan, tanya dia kan. Nanti tengoklah sendiri. Tapi bila kat sana, hari kedua saya pergi ke Bandung. Bila pergi ke Bandung, saya ikut jalan, saya tengok kat jalan-jalan besar tu banyak poster-poster, banner, gambar macam parti politik, macam ada gambar-gambar muka. Saya kata, siapa ni? Rupanya dia orang tengah pesat nak menaikkan calon presiden yang baru. Rupanya Pak Jokowi dah berakhir term dia, menuju ke penghujung lah. Maknanya akan ada calon presiden yang baru. Mereka hanya boleh 2 penggal. Di Britain pun dah ada Sunak apa nama? Sunak apa? Kan? Dia pun Perdana Menteri yang baru. Mereka pun mengamalkan sistem 2 penggal. Saya rasa Malaysia dah sampai masa kena buat macam tu. Ini batuk lagi banyak daripada bercakap ni mana? Apa boleh lagi ni? Apa benda yang boleh? Orang semua nak saya. Memang depan kau semua kata nak. Cukup-cukup lah. Jadi kalau dia tahu dia 2 penggal, maka masuk penggal kedua dia dah mula fikir, siapa agaknya yang boleh gantikan dia. Kan tu. Ada satu parti-parti yang baru daftar ni. Jangan terus bagi bertanding. Bagi dia mesyuarat dalam 5 tahun ke 10 tahun. Dah ada tempoh matang baru bertanding. Sampai 10 calon bertanding ni senarai sayur nak beli kat pasar ke apa? Betul tak? Orang nak pilih ni. Sudahlah, jangan semakkan kepala otak kita. Pening balik. Itulah pilihan raya yang paling pelik sekali. Yang menang macam kalah. Yang kalah pula macam menang. Itu apa? Tak, saya tak sebut sesiapa tu. Macam tu lah. Kan, saya tegur je kan. Betul lah. Jadi itu, jangan kita sombong, jangan kita belagak. Sementara. Apa dunia sementara? Pasangan sementara. Suami kau handsome, isteri kau lawa, isteri pandai masak, sementara. Suami I bagi I 3K sebulan, you ada? Malam tu mati tercokit sudu, hilang 3,000 sebulan, hilang. Yang kedua, tapi kau orang memang stres kerja ke apa? Gelak teruk betul. Yang kedua apa? Harta dunia sementara sifatnya. Dan ketiga, jawatan pun sementara sifatnya. Dia nombor 1 kat pejabat tu. Nombor 1. Ya. Tiba-tiba nampak kat ujung tiang masjid ni. Apa? Dah pencet. Saya sendiri pernah bergelar pengarah, legal advisor, pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Saya dah ada kad pesara. Tunjuk dekat hotel dapat time percent. Ya betul. Maknanya sementara kan, sampai masa saya pilih. Sebab kenapa saya jadi pencamah full time? Sebab saya dah tak tahu mana satu part time. Macam jadi pengarah pula part time. Masih ceramah je. Macam bila dia kerja tak tahu. Itu salah dia. Jangan sombong. Dan ketiga, jangan dengki kat pejabat ni. Itu yang saling menjatuhkan tu. Dengki ni, dengar, faham maksud saya. Dengki, macam mana nak tahu dengki adalah apabila kita dengar orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa. Itu maknanya dengki dah ada. Dengar-dengar dia pergi, dengar Cik Rizal dapat pergi haji tahun ni. Oh. Ada kat dengar tu. Macam tu je, makna dengki dah ada.
Dengar-dengar dia naik pangkat. Oh ya ke? Oh. Bagus lah. Dia tak rasa apa, mana dengki dah ada. Dengar dia beli kereta baru. Oh ya ke? Kereta apa dia beli? Dia kata, oh yalah. Macam tak minat Dia sepatutnya apa? Dia sepatutnya bila orang dapat kegembiraan, dia gembira sama. Dengan Cik Rizal dapat berjanji tu, ya ke ya Allah nak jumpa dia, Allah nak minta dia tolong doakan aku ya Allah. Tu. Dengar dia beli kereta baru, ya Allah dah untung dapat tumpangan. Dia tu rajin tumpangan orang. Weh, lepas tu lepas tu tang isi minyak bawa lelap yang tu di situ kan. Kau kan ada geng-geng yang tumpang kereta tapi memang tumpang bawa tak reti, muka tebalnya tak ada apa-apa. Yang ketiga tu tadi dapat beli kereta baru. Yang lepas tu yang ketiga apa? Anak dia. Kenapa? Anak dia dapat semua A result PSA tu. Ya ke? Baguslah. Sepatutnya apa? Alhamdulillah ada juga anak staff yang pandai kan. Seronok dengar. Okey, settle. Tapi yang confirm dengki. Dengar-dengar Cik Rizal dapat berjanji ni, ramai lagi bukan dia seorang je, confirm dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat tanpa dijilat Cik Rizal. Nampak? Dengar-dengar anak dia dapat semua A, macam anak dia seorang pandai, ramai lagi budak pandai lah, sibuk pasal anak dia buat apa, confirm dengki. Tak, ini realiti dia kan. Dengki ni apa maksud? Iri hati, dengki, busuk hati dan sebagainya. Dengki ni kalau kita faham maksud dengki ni, apa yang saya nak beritahu, insyaAllah kita tak nak dengki dah. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu je. Cuba kalau kita dapat kegembiraan orang bertikaikan, tentu kita sedih. Tak sepatutnya lah dia naik pangkat. Kau bayangkan. Dia boleh dapat anugerah hikmat cemerlang. Why? Kenapa kau persoalkan tu? Kadang-kadang bukan tu je tau. Kau tengoklah, kalau khusus dekat Singapura, khusus dekat Thailand, dia hantar dia. Khusus kat Jalan Dang Wangi hantar aku. Pasal khusus pun jadi hal. Betul tak? Oh, cerita. Itu sebabnya kita kena percaya. Yang ketiga, yang keempat, hikmah. Percaya pada hikmah. Apa juga berlaku, pasti ada hikmah sebaliknya. Alah, kau pergi kursus dekat-dekat, elok lah boleh balik. Tak ada jauh bermalam, 2-3 malam kau nak settle anak kau lagi. Betul juga. Kita malam-malam boleh pasal pagi pasal malam. Betul tak? Iyalah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai kakak. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Tu ya. Pedulilah apa orang cakap. Yang penting ikhlas. Adalah balasan untuk itu. Kemudian respon positif. Ada je perkeliling keluar sekela yang baru. Zap, ditandatangani oleh Cik Rizal ini. Mana-mana hari ni. Semua staf tak boleh begini-begini. Hendaklah begini. Waktu minum hendaklah macam ni. Waktu minum ini. Hendaklah masuk pejabat ini. Dan dalam keadaan etika pemakaian mesti macam ni. Apa hal dia macam ni? Kecoh lah dia orang ni. Dia tak faham kita tau. Korang pertikaikan. Tahu tak perkara tu sebenarnya dah dibincangkan peringkat top management, dah bincang dulu sebelum nak kuasa sekela tu. Ada satu ayat paling best ni. Kau yang benda-benda buatlah, akak dah nak pencen seorang lagi. Tak ada pula Cik Rizal sign dekat bawah tu pada nak pencen, abaikan notis. Tak ada pula. Masalah tu. Pernah dengar tak orang cakap macam tu? Korang mau mula buat lah, akak tak lalu dah, akak dah bencet lah. Kemudian kebertanggungjawab. Tanggungjawab. Jangan salahkan orang. Kenapa tak siap benda ni? Kenapa ni? Ni memang salah saya. Ni tak, minta maaf, fail ni memang betul kat meja saya, tapi dia yang letak. Saya pun tak tahu hal. Dia tak cakap apa-apa pun kat saya. Dia letak macam tu je. Kamu lah, kan kau yang minta itu. Ini seorang tu pula. Semua saling salah menyalahkan. Macam cerita bangau-bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kenapa ke bawah tak makan? Kenapa perut dia sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah?
Kayu api basah besar. Hujan turun kenapa? Kenapa kata tak panggil? Mula nak makan. Cik Rizal. Bukan senang tau. Ada staff yang masih hafal lagu tu. Meriam ni orang ni. Jap. Lepas ni apa? Yang best adalah seorang tu salah silibus. Kenapa ulang nak makan katak? Dia lapar. Kau tadi kat mana dulu? Tak, sebenarnya lagu tu nak ajar kita jangan suka menyalahkan orang. Benda tu negatif, salahkan orang. Tu sebab anak kita ikut. Kenapa saya rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Betul dia, menyalahkan orang lain. Dalam banyak-banyak binatang semua salah-salah. Akhirnya ular yang paling gentleman. Dia dengan penuh yakin dan menjawab soalan tu sambil memandang pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan jawapan hujungnya dah dipadamkan audionya oleh arkib negara. So what? Kata. Orang tak tanya dah. Bila mengaku tak tanya, kenapa tak siap kerja Danish? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Kau bagi kenapa? Dia minta. Ya ilah, pening. Berbanding, kenapa kamu tak siap kerja? Cikgu, memang salah saya, cikgu. Ini salah saya. Saya yang terlupa semalam. Cikgu hukumlah saya. Cikgu tu macam terkejut. Mengaku pula. Kamu ni, cikgu sama. Kenapa? Jangan salahkan dia, cikgu. Saya yang ambil buku dia. Kamu ni, sorry cikgu. Sorry, kenapa? Jangan salahkan mereka. Saya yang hasut mereka jadi begini. Dah berebut bangku salah. Sabar. Saya tanya je. Tak jadi marah. Percaya pada tu. Kemudian, respon positif. Kemudian, ikhlas. Kenapa ikhlas? Ini penting. Bila bekerja ikhlas. Sebab kita tak mengharapkan kepada ganjaran manusia. Tak. Pengiktirafan manusia bukan itu yang kita kejar. Cukup pengiktirafan kepada Allah Ta'ala. Mungkin Tuhan tak bagi kita naik pangkat surat. Kenapa? Kalau tak naik pangkat, kenapa? Apa masalah? Orang tu naik pangkat. Kau tengok. Semenjak naik pangkat, dia bukan buat kerja pun. Kau tengok. Kaki goyang kita buat kerja pun. Kau tengok pemalas. Kau tu. Lagi elok kita tak naik pangkat. Orang pun tak perhati kerja kita. Dah tentu-tentu pemalas. Kau jangan betul dulu, aku cakap sabar. Tapi dalam banyak-banyak hari lah, petang ni lah yang paling menggembirakan. Petang ni paling menggembirakan sebab ada slot camah pukul 3 ni kan. Maknanya tak payah kerja. Lagi. Cepatlah turun balik je. Cepatlah lagi balik. Tak dapat, aku pun ada urusan ni. Tapi itu sebenarnya kita kena faham. Ikhlas ni apa? Kita buat sesuatu, kita tak harap manusia. Kita harap pada Allah. Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat. Tapi Tuhan bagi keluarga yang bahagia. Jangan kerja kayu. Saya cerita terang siapa kerja kat SME Corp selain pada Cik Rizal? Saya nak beritahu. Siapa yang kerja dekat SME Corp kecuali yang gambarnya ada kat dinding luar. Saya tengok ni pengurusi dah lambat sangat aku tengok nama. Cuba hafal nama seorang-seorang. Korang takkan kaya kerja kat sini. Tak, saya nak tengok reaksi. Yelah, kau tak cakap, aku tahu. Tak, bukan sebab takkan kaya sebab duit ni. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Tiba-tiba Cik Rizal kata, saya happy sangat tengok Cik Samsul Lebat, Tuan SD kita datang hari ni, saya happy sangat. Jadi saya umumkan kepada semua staff yang ada pada hari ini, kita akan bank in kan dalam akaun masing-masing sebelum jam 5 petang. Setiap seorang, contoh tu, jangan kau tuntut ni, contoh. Kita akan bank in dalam setiap seorang akaun sebanyak RM300,000 setiap seorang. Aku dah cakap contoh, yang kau tu kenapa? Contoh. Okey, saya nak tanya. Puan, yang berbaju pink, Puan. Siapa nama Puan? Siapa nama Puan? Okey, nak tanya Puan. 300,000 dah kaya belum?
Diam yang lain, tanya je. Dah kaya ke belum puan? Dah, saya tanya agak gantung. Aku tanya, dah kaya ke belum rasanya 300 ribu tu? Belum. Okay. Saya nak tanya sahabat saya, macam mana? Dah kaya ke belum? Tahu tak namanya siapa? Siapa nama? Amir kata belum. Tengok saya tanya seorang lagi tau Cik Rizal, rasa-rasa 300 ribu tu dah kaya ke belum? Belum. Nampak tak? Nak menunjukkan 300 ribu. Apatah lagi orang yang ada berjuta-juta ataupun kerja teruk pada tengah malam. Tak boleh balik lagi. Apa masalah dia? Duit berjuta. Ronald Trump teruk lagi kerja. Syarikat saham satu seluruh dunia dia ada. Tapi kerja jam tu lagi. Apa yang dia nak? Tak cukup kan? Rupanya hidup kita ni jangan sibuk nak kejar kaya. Tapi kejarlah bahagia. Kada satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ada duit banyak. Bercuti sana sini sekali tapi duit haram. Lepas tu kena tangkap pula. Anak-anak nampak begitu masuk dalam paper, masuk dalam media sosial, ini bukan bapa engkau ke? Dekat sekolah orang tanya. Itu sebab bila kerajaan mengumumkan dalam belanjawan yang lepas, bagi menghargai jasa penyawat awam, dengan ini diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Apa respon penyawat awam masa tu? Ada 3 respon. Yang pertama, baik tak yah. Yang kedua, boleh lah. Dulu 500 naik 200, okey lah. Seorang tu pula. Yang seorang tu berlari ke mesin ATM cucuk. Tak ada pun, belum lagi baru umum. Nak tunjukkan yang ketiga tu tadi, dia rasa benda tu besar sangat. Dia dah janji dengan anak dia. Dah seminggu dia janji dengan anak dia. Dan nanti ayah akan tukar kasut sekolah yang koyak tu. Okey, malam ni kita pergi makan sesama kat kedai Tom Yum tu. Kita makan ramai-ramai. Pada dia besar 700 tu. Itu sebab saya kata tadi, kita pandang 300 ribu tu, kita pandang kecil, kita rasa tak ada apa-apa. Tapi kalau bagi, takkan tak ambil. Macam saya ceramah ni, saya tak tahu bayar berapa. Dengan tahap orang ni tak jadi datang kot, rasa kan tak jadi bayar ke tidak ni, tak tahu. Kok ceramah kan jadi, orang makin macam sama jadi ke tak jadi ceramah ni, contohlah kan. Saya tak tahu, tapi ikhlaskan hati kita. Kok orang bayar RM1,000 kita ambil, orang bayar RM5,000 kita ambil, terima alhamdulillah. Orang bayar RM50 pun saya terima. Tapi itulah sekali. Memang aku tak datang lagi dah. Contohlah, tak ada. Tak adalah, bukan. Sebenarnya ilmu ni Allah Ta'ala bagi pinjam, so share. Bukan nak meniaga. Itu sebab saya tak nak tahu. Saya tak nak PA saya kata, orang ni bayar berapa, saya tak payah cerita. Saya kata kat PA saya. Itu je. Hidup kita ni sementara, kejarlah bahagia. Itu sebabnya Prophet Muhammad pernah sebut, Nabi sebut apa? Anak-anak Adam bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi dia cakap juga, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan dalam satu hadis lagi Nabi sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Saya pergi ke rumah orang kaya. Betul? Rumah ni mahal Tak ada lah. Nasib baik dia bagi kurang. Ustaz, kalau tidak, saya memang tak boleh beli rumah ni. Ya, dia kurang berapa? 5 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab. Dia bagi kurang 5 juta baru dia boleh beli. Barang-barang saja dalam rumah 3 juta. Renovate berapa? Nasib baik renovate tak mahal, Ustaz, dan 1,5 je. 1,5 juta. Takkan mungkin 1,500. 1,5 juta. Renovate. Dekat dapur hirup sup, saya tanya, agaknya lampu ni pun mesti mahal gila ni kan. Yang ni beli kat Republic Check ni, tak payah kau tanya harga dia berapa. Republic Check, kau sibuk lagi tukar mentol yang bulat. Bang, lampu bilik air padam, tukar. Tak, itu perbualan orang kaya. Saya jumpa dengan seorang Datuk Seri ni, ceramah kat rumah dia, bagi saya makan satu kopok. Cuba Ustaz rasa kopok ni sedap. Alhamdulillah sedap kopok ni. Itulah kan. Isteri saya pun cakap sedap tu, kita orang beli kilang tu, apa kau beli kilang? Aku dah tahu. Aku makin tak boleh terima logik akal manusia. Kalau sedap kau beli banyak bagi orang rasa, sudah lah. Kau sampai beli kilang ni kasar tu kau gurau.
dengan suami makan, sedaplah makan kat sini kan, lain kali kita ajak saudara mari kita makan kat sini lah. Itu je paling kuat pun. Sedap makan sini, apa kita beli restoran? Tak. Hei, ya Allah Akbar. Itulah realiti. Tapi dia bukan belagak, tapi itulah pandangan dia. Dan dia rasa itulah kemunasabahan pada dia. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Maka, apa yang saya nak pesan? Pertama, kita kena mesti sentiasa positif. Bekerja positif. Ikhlaskan diri kita. Buat yang terbaik. Walau apa pun, naik pangkat tak ada pangkat itu pedulilah. Yang penting kita kena ingat, ganjaran yang paling penting benda lain. Mungkin Tuhan tak bagi naik pangkat, Tuhan bagi keluarga bahagia. Tuhan bagi naik pangkat, Tuhan bagi anak. Walaupun 2 orang, dah lah 2 orang, cerdik pula tu. Orang ni mungkin rezeki dia beranak je. Ya Allah. Assalamualaikum, salam, beranak. Betul. Bagi salam nyaut beranak lah. Ya Allah. Rajin betul. Yang seorang tu tak payah bagi salam, tepuk nyamuk, beranak. Yang faham tak faham sudahlah kan. Yang seorang tu rezeki dia apa? Baik dengan mak mentua. Ada orang tu rezeki dia tak kahwin. Kahwin pun rasa tu rezeki. Sebab apa? Allah bagi dia peluang jaga mak ayah dia sampai ke akhir hayat. Betul. Rezeki, tanyalah orang yang dah kehilangan mak. Tanyalah orang dah kehilangan mak. Macam mana hidup tak sama? Macam mana pun lah kau cerita hari raya ke apa, tak sama dah. Kau balik kampung walaupun ini bilik mak kau, kau ambil kain tu kau cium. Kau rasa nak mak kau ada. Tak sama. Itu sebab rezeki semua. Jangan rezeki tu duit tu. Ada orang tanya saya masa PKP tu, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai kat alamat mak saya? Sebab dia ingat rezeki tu sama macam dia nak. Tak betul. Rezeki ni macam-macam. Rezeki keberkatan itu sebenarnya. Nampak? Pertama positif. Yang kedua, mulakan dengan matlamat. Mesti ada target. Hidup kena ada target. Ini diri sendiri ya, personal sebagai itu. Pertama kita kena positif. Jangan ini mesti ni. Pasal bos panggil lah. Pahal kau buat masalah apa? Bos panggil kau. Kau dengar cakap setan ni rajim ni buat apa? Okey, nama 50 orang ni naik untuk pergi kursus seminar dekat Janda Baik minggu depan. Siapkan. Dalam tu tengok itinerary dia wajib bawa pakaian sukan. Matilah kita. Matilah kena lanyak lah ni weh. Kau pun apa-apa dah negatif. Aku dengar-dengar lah. Yang seko dia nak. Aku dengar-dengar nama yang naik ni memang ada masalah dengan management. Ya kau weh. Kau tak perasan cara Cik Rizal pandang kau? Kau tak? Dia menghasut ni. La ilaha illallah. Kawan tu tak tidur. Apa salah aku? Lalah dia sampai kat Janda Baik, dia tengok Cik Rizal pakai tracksuit sekali. Dia nanti apa? Sama Cik Rizal pun join kursus tu. Jangan sangka buruk. Ni saya nak betulkan cara persepsi kita. Positif, pertama. Kedua, mulakan dengan target. Hidupkan dengan target. Ketiga, utamakan mana yang penting. 3 perkara ni adalah untuk diri sendiri. Tapi masuk yang keempat, apa dia? Fikir kebaikan semua. Dah fikir tim. Kalau aku buat ni, nilai titik. Rosak susu sebelah. So, kalau aku buat ni, baik tak untuk organisasi? Tak baik. Kemudian, belajar memahami. Kena belajar mendengar kata-kata orang lain. Siapa yang ada masalah mendengar dalam dunia ni? Lelaki ke perempuan? Sebenarnya memang betul. Menurut kajian, yang paling susah mendengar adalah orang lelaki. Sebab orang lelaki ni dia tak sabar. Kalau dengar, boleh cepat sikit tak? Okay, tak, cepatlah. Kau nak apa sebenarnya? Sabarlah nak cerita. Orang perempuan pula dia dengar dengan penuh perasaan. Ya ke? Bila? Astaghfirullahaladzim. Macam tu. Dia mengover sikit kan. Kemudian bekerjasama antara satu dengan lain. Tak ada orang yang mampu hidup sendiri, melainkan dia perlukan orang lain. Tukang bedah, pakar bedah, dia perlukan orang lain bedah dia. Doktor gigi tak boleh cabut gigi sendiri, dia perlukan orang lain. Tukang gunting, dia kena orang lain gunting rambut dia. Doktor gigi adalah kes terpencil boleh cabut gigi sendiri, kes Mr. Bean tu. Bohong lah sangat kan. Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri. Bak sini gayung tu, lari orang kampung macam mana. Dan begitu juga, kita kena motivate diri kita. Bagi semangat. Caranya ikhlas. Iaitu, aku kerja ni sebab aku nak keberkatan rezeki. Itu saja.
Nak keberkatan rezeki. 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, apa dia? Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Terima kasih. Betul? Kita boleh share, sedekah, tolong orang, bantu orang. Kedua, rumah tangga bahagia. Suami balik, sayang, abang balik ni, sayang. Abang masak lah. Yelah, abang tak boleh kan kalau tak nampak muka sayang. Abang ni, masak lah. Abang tolong kan. Tanya akan aku lambat kau. Abang duduk, abang pergi siap. Okay. Apa yang kau nyampah? Aku dengar kau ngumpat aku, aku dengar tu. Mengumpat pakai tipelan. Aku lalu tingginya. Aku dengar tu. Tingginya. Dalam TV nampak tua. Wajar. Tak. Betul. Tu rezeki tau. Suami romantik tak terbayar dengan duit. Suami balik kan, sayang. Saya masak air sikit, buat air panas. Kita minum sesama. Abang dia bawa minum petang. Abang buat kuih apa? Kuih lambang kasih sayang kita. Ada ke? Ada ke kuih macam tu? Ada. Kuih apa abang buat tu? Kuih couple. Mana ada kuih couple? Ada. Cuba tengok. Dia pun tengok. Kuih cakui. Kan couple tu kan. Kau pun mau tahu. Bahagia hidup. Tak, keluarga bahagia. Yang ketiga apa? Anak-anak berjaya dalam bidang dia. Anak berjaya dalam akademik, mungkin dia berjaya dalam kemahiran, mungkin berjaya dalam kehidupan dia. Nampak kan? Bang, anak kita dah kumpul. Tak sangka betul anak kita. Dah besar anak kita, bang. Dah kumpul dia. Kau kawal perasaan kau sikit. Ini konvo tadika ni. Orang perempuan ni bukan kira konvo tadika pun menangis. Tengok anak tu. Tak apa. Kau sabar sikit. Betul tak? Anak berjaya dalam bidang dia. Kemudian seterusnya apa? Seterusnya yang keempat. Suasana tempat kerja, suasana kejiranan. Kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita. Itu pun rezeki berkat. Kemudian kelima, kita mudah nak melaksanakan perintah Tuhan. Mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang. Kalau buat apa kerja-kerja sukarelawan ni, pergi bantu bangsa banjir. Cepat-cepat begini. Senang je nak pergi. Ada orang cakap, tak dapat lah. Itulah. Anak mengagam lah. Anak mak mentua mengagam. Anak mak mentua tu laki kau lah. Tak faham apa benarnya. Itu kelima. Yang keenam, tanda rezeki diberkati adalah apabila rumah kita sering kali diziarahi tetamu. Ada je tetamu datang. Kan? Itu tak termasuk yang tin Shopee. Itu tak termasuk tu. Itu kau yang order tu. Hari-hari bang rumah kita ni, ya Allah, sebab kau order tu lain. Tak, ini yang mana family datang, kawan-kawan kita jamu dia makan, buat majlis kenara. Itu juga tanda diberkati. Dan yang ketujuh adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, ingat pasal manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Hidup kita ni, dalam bila cerita isu integriti, kita pilih. Kita nak hidup macam mana? Berintegriti atau tidak, kena pilih. Hidup kita antara B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. Antara B dan D ada satu huruf di tengah, iaitu alamat lip apa? C, iaitu choice. Kita ada pilihan hidup macam mana kita nak jalan. So pilihlah cara hidup yang berintegriti. Dan dalam organisasi simple je. Susah senang sama-sama. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. SME Corp yang saya tahu, yang saya kenal dulu bukanlah seperti apa yang dia ada pada hari ini. Dia bertapak asas hanya sebagai satu agensi yang tak tahulah boleh pergi ke mana. Tapi hari ini dia menjadi tonggak nak bantu usahawan-usahawan, bantu dengan macam-macam kemudahan, bantuan ekonomi, bantuan keuangan, nak tunjuk ajar, didikan, ilmu, macam-macam.
Sebab saya kata, sebab apa? Sebab jalan bersama-sama. Balik nanti pegang tangan husband. Abang, kalau abang nak jalan laju, abang jalan seorang. Kalau abang nak jalan jauh, jalan sesama. Macam tu. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, so dalam kerja ni kerja. Sebab kalau bagus kita, agensi kita dapat nama bagus. SME Corp tersohor, orang tahu kebaikannya, kehebatannya. Dia tak layan benda-benda yang tak berintegriti. Dia jaga dia punya prinsip dia. Antaranya prinsip, hari ni pun nampak prinsip tempat duduk belakang. Mana pun dia tak akan penuhkan tempat duduk depan. Ada orang supaya kita boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kata sama seiyo, lenggang sama seayun, bukit sama didaki, lurah sama turuni, melompek sama patah, terrajun sama basah, beban borek sama dipikul, beban ringan sama dijinjing, sekampung ia sealaman, seaib ia semalu, mendapik sama labur, dapik seorang dapik semua, cicir sama rugi, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Bekerjasamalah antara satu dengan lain, mudah-mudahan kita berjaya. Okey, sebab kalau tidak pun kita tak dapat di dunia, mudah-mudahan di akhirat Tuhan siapkan yang terbaik untuk kita. Dalam surah Asy-Syura ayat 20, nanti boleh tengok surah Asy-Syura ayat 20, Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu, makna dunia pun kita dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. So mana nak? Kejar akhirat dua-dua dapat, kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa-apa. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke Tanjung, hati terkenang mula menyebut, jasa baik pihak SME Corp menjemput hari ini, rasa nak junjung.